Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Masri Muhammad. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang ini saya berada di Pekan Kepala Batas, seberang perai utara Pulau Pinang. Sebuah pekan yang berkembang pesat, terutama sekali selepas Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri. Ya, saya pernah datang ke Pekan Kepala Batas ini dalam siri ziarah Masjid Malaysia, di mana saya dalam episod yang ke-24 itu ziarah Masjid Abdullah Fahim di pekan ini. Dan sekarang saya kembali ke pekan ini untuk ziarah sebuah lagi masjid yang sangat nostalgia kepada saya. Masjid yang saya maksudkan itu ialah Masjid Al-Jami'ul Badawi, Pekan Kepala Batas, seberang perai utara. Alhamdulillah saya telah pun sampai ke perkarangan Masjid Badawi ini. Saya pernah tinggal di Pekan Kepala Batas ini dalam tahun 1987 hingga tahun 1990, dan saya sering datang ke masjid ini untuk solat Jumaat dan juga solat 5 waktu. Sebenarnya sangat nostalgia masjid ini kepada saya, dan nama masjid ini diambil sempena daripada nama ayahanda Tun Abdullah, Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Ahmad Badawi. Dan masjid ini dibina bermula pada tahun 1964 dengan merobohkan masjid lama yang telah dibina di sini pada tahun 1784 lagi. Jadi ini antara masjid yang tertua di kawasan Kepala Batas ini, dan kekallah masjid yang baru ini pada tahun 1964 itu sehingga sekarang ini. Sekarang saya perlahan-lahan berjalan menuju ke Dewan Solat Utama masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Secara jujurnya saya dah tak ingat dah bagaimana keadaan Dewan Solat ini 30 tahun yang lalu. Tetapi apa yang saya lihat di sini, kapetnya berwarna kuning, pastilah sudah kapet ditukar, dan juga ada aircon di ruang solat ini. Dan saya lihat bahawa tipikal masjid-masjid yang agak lama dibina, dia tidak menggunakan glass di dinding-dinding. Jadi dia akan agak gelap berbanding dengan masjid-masjid yang baru dibina. Pencahayaannya adalah lebih baik. Cuma satu-satunya tempat cahaya boleh masuk ke ruang solat ini ialah di bawah kubah yang besar yang utama ni. Di samping itu kita lihat ada sebuah cenderela, lampu Cinderella yang agak besar. Di sini di bahagian hadapan ini saya nampak ada semacam extension ya di bahagian hadapan ini. Walaupun saya tak pasti, tetapi bolehlah tuan-tuan dan sahabat bagi komen jika ada yang tahu. Dan saya akan ke bahagian hadapan ini untuk melihat dengan lebih dekat. Di sini kita kelihatan mihrab dan juga mimbar masjid ini. Saya ingat mimbar masjid ini adalah mimbar yang asal dahulu. Saya mula berjalan keluar daripada Masjid Jami'ul Badawi ini untuk melihat satu lagi keistimewaan masjid ini yang baru-baru ini saya terbaca di dalam Sabah Akbar, kalau tak silap saya pada bulan
Februari yang lepas, Februari 2023, iaitu berkenaan dengan kubur bertingkat. Masjid ini adalah salah satu masjid yang ada di Malaysia ini yang mengamalkan kubur bertingkat, iaitu untuk mengatasi masalah kekurangan tanah perkuburan yang dialami oleh masjid ini. Kubur bertingkat ini maksudnya kubur yang berlapis, di mana dalam satu kubur itu ada 2 jenazah yang dimakamkan. Sebenarnya kita tidak dapat tengok dengan jelas bagaimana kubur bertingkat ini dilakukan dengan melihat di bahagian atas dan juga batu-batu nisan saja seperti ini. Tetapi saya lihat batu-batu nisan ini ditanam ataupun diletakkan agak rapat antara satu sama lain. Apa yang saya ingat di dalam artikel akhbar tersebut, dinyatakan bahawa kubur asal yang mayat pertama ditanam itu sedalam 6 kaki. Kemudian itu untuk mayat yang kedua ditambah setinggi 4 kaki, dan kemudiannya ianya dikorek semula 6 kaki untuk meletakkan mayat yang kedua. Kemudian itu batu-batu nisannya akan dialih ke atas untuk mengekalkan nama mayat-mayat yang tertanam di situ. Sebelum saya meninggalkan masjid ini, saya lalu berhampiran dengan kolah, mengambil wuduk di sini, dan saya nampak ada sesuatu yang agak berlainan. Ada satu struktur untuk kita meletakkan gayung yang dibuat khas di atas kolah ini. Saya meninggalkan Masjid Jamiul Badawi ini dengan perasaan yang mendalam, ingatan yang mendalam, perasaan yang nostalgia berkenaan dengan pengalaman-pengalaman lalu berada di masjid ini. Kelihatan di sini ada masih kekal lagi beberapa buah rumah lama, dan sekiranya ini rumah Tun Abdullah Badawi, maka saya ada terbaca di dalam tulisan bahawa di sinilah satu mesyuarat untuk menetapkan tarikh kemerdekaan Malaysia diadakan, yang juga hadir pada waktu itu Mufti pertama negeri Pulau Pinang, Tuan Haji ataupun Tuan Guru Abdullah Fahim. Kelihatan juga kawasan parking ini tidaklah begitu luas, dan saya jangka akan sesak bila waktu puncak seperti pada hari Jumaat. Dan di sini saya lihat ada sebuah ATM mesin Bank Islam, satu pembaharuan yang dulu tidak ada. Dan ini pula kegiatan Balai Bomba Sukarela, satu kegiatan yang jarang saya jumpa di masjid-masjid yang saya pernah ziarah. Sekiranya kawan-kawan dan sahabat-sahabat berada di sekitar Pekan Kepala Batas, Surai-Perai Utara, Pulau Pinang, bolehlah datang dan ziarah ke Masjid Jamiul Badawi dan melihat sendiri keistimewaan masjid ini ada dari segi kuburnya yang bertingkat ataupun berlapis. Mudah-mudahan sedikit maklumat yang saya berikan kepada sahabat dan kawan-kawan berkaitan dengan Masjid Jamiul Badawi Kepala Batas ini memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share
video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Semoga kita dapat berjumpa lagi di dalam siri ziarah saya ke masjid-masjid yang lain pula. Dan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.